Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita hari ini untuk aktiviti 5 di muka surat 43. Okey, arahannya kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan. Kemudian bina ayat. Okey, tajuknya lilin gitar semula. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini contoh beberapa. Nanti cikgu akan terangkan. Lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Okey, dia ada bagi beberapa penjodoh bilangan. Okey, sebelum tu, apa maksud penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan digunakan sebelum kata ataupun nama yang menunjukkan jumlah bilangan. Okey, dibagi beberapa penjodoh bilangan. Yang pertama, botol. Botol digunakan untuk benda yang diisi di dalam botol. Contohnya susu, kicap, sos ataupun air minuman. Jadi dalam gambar ni, yang mana satu yang menggunakan botol? Ya, minyak masak. Sebotol minyak masak. Apa maksud se? Se tu maksudnya satu. Se tu maksudnya satu. Sebotol maksudnya satu je minyak masak tu. Okey. Yang kedua, utas. Utas digunakan untuk benda yang panjang dan boleh digulung. Contohnya rantai, dawai, tali, benang. Jadi dalam gambar tu yang mana satu? Ya, benang. Seutas benang. Kenapa se? Sebab ada satu je. Se. Kalau dia ada dua, kita panggil dua utas lah. Yang ketiga, biji. Biji digunakan untuk buah-buahan, benda yang bulat dan benda yang kecil. Contohnya kobis, guli. Jadi, penjodoh bilangan biji dalam gambar tu digunakan untuk gelas. Okey, kita tengok pula batang. Batang, penjodoh bilangan batang digunakan untuk benda yang panjang atau tinggi. Dalam gambar kita guna untuk krayon. Sebatang krayon. Ataupun dekat situ ada berapa? 5 batang krayon. Tak boleh cakap sebab dekat situ ada 5. Jadi 5 batang krayon. Okey, seterusnya berkas. Berkas digunakan untuk benda yang diikat bersama-sama. Contohnya kunci, lidi dan kayu. Jadi dalam gambar tu sesuai untuk lidi. Seberkas lidi sebab dia diikat. Yang terakhir adalah ketul. Ketul digunakan untuk benda yang berketul dan padu. Contohnya daging, tulang, ais dan batu. Jadi dalam gambar yang sesuai adalah batu. Beberapa ketul batu lah. Okey, jadi arahannya bina ayat. Cikgu dah bagi penjodoh bilangan yang sesuai. Jadi bina ayat. Awak mesti bina ayat mengikut konteks ya, mengikut arahan dia. Jadi dekat atas ni yang 140 tu apa? Beberapa batang. Batang sesuai sebab dia benda yang panjang dan tinggi. Batang digunakan untuk benda yang panjang dan tinggi. Okey, contoh ayat yang pertama. Okey, kita guna botol. Kita akan menggunakan sebotol minyak masak. Contoh ya. Okey, yang kedua, utas. Kita juga akan menggunakan seutas benang. Yang ketiga, biji. Kita akan menggunakan ataupun saya akan menggunakan 2 biji gelas. Yang keempat, batang. Saya akan menggunakan 5 batang krayon. Yang ke-5 dan ke-6
awak buat sendiri. Yang ni semua awak kena tulis sendiri ya. Pastikan mula dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Okey, kita pergi pula kepada aktiviti 6 di muka surat 44. Arahannya, bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Tajuknya, sayangi alam. Okey. Ini dia bagi amalan menyayangi alam di sekolah. Okey. Kita tulis nombor lah ya. Antar sekali mematikan nombor 1. Nombor 2 menjimatkan. Nombor 3 membawa. Nombor 4 menanam. Nombor 5 menunggang. Dan nombor 6 menaiki. Okey, kita nak bina ayat berdasarkan gambar. Okey, kita yang pertama, mematikan. Contoh ayat. Aina mematikan Swiss sebelum keluar daripada kelas. Dari ke daripada? Dari, bukan daripada. Sebab kelas adalah tempat. Jadi kita guna dari. Okey, yang kedua. Menjimatkan. Meling menjimatkan penggunaan air ketika berada di tandas. Yang ketiga, membawa. Suhaila dan rakan-rakannya membawa bekal ke sekolah. Okey, yang keempat, 5 dan 6, cikgu nak awak bina ayat sendiri. Okey, ini senang je. Mesti tengok gambar dan bina ayat. Pastikan mula ayat dengan huruf besar dan akhiri ayat dengan titik. Okay, 1. Kata nama khas, nama orang mesti dimulakan dengan huruf besar. Okey, setakat itu saja hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.